Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali bersama-sama Papa Berry dalam rancangan Sembang Ekonomi Tata Kelola Wawenang Mastata'tum Tiwikrama Kesenjangan Ketimbang. Dan Papa Berry bersama-sama dengan tetamu kita pada kali ini iaitu Saudara Walanon Anugerah Tuhan bin Imam Mahdi. Betul nama saya sebut tu? Ya betul. Mahal tau nama tu sebenarnya. Selamat datang ke studio Encik Walanon. Okey, Encik Non. Baik. InsyaAllah topik kita pada kali ini akan membincangkan tentang kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan USD, dolar Amerika. Jadi, soalan pertama saya kepada Encik Non, apa pandangan Encik Non berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit pada ketika ini? Baik, kejatuhan nilai ringgit kita pada ketika ini adalah satu perkara yang kita tidak sepatutnya gembar-gemburkan. Sebab memang lumrahlah ketika ini ialah kita ada pelbagai masalah dan sebagainya, dan kita dapat lihat ketidaktentuan ekonomi dunia dan macam-macam lagi perihal kekuatan dolar Amerika menyebabkan nilai ringgit kita drop pada ketika ini. Tetapi walaupun nilai ringgit kita agak drop, tetapi kalau kita masih ingat, nilai ringgit yang paling teruk dalam sejarah ialah RM4.75 yang dicapai ketika zaman Perikatan Nasional. Jadi kita masih lagi belum mencapai ke tahap tersebut sebenarnya. Tapi bukankah kejatuhan nilai ringgit pada tahun 2022 itu bukan yang terteruk dalam sejarah negara kita? Kalau kita ingat kembali sejarah, kejatuhan nilai ringgit yang terteruk dalam sejarah negara kita ini berlaku pada Januari tahun 1998, iaitu ketika itu ringgit didagangkan pada RM4.88 berbanding $1 Amerika Syarikat. Dan kalau Encik Non mungkin mengikuti perkembangan semasa, bukankah semalam ringgit telah mencatatkan angka RM4.76 untuk setiap dolar Amerika, kemudian menyederhana lagi kepada RM4.77, dan pada siang tadi tercatat juga angka RM4.78 untuk setiap dolar Amerika Syarikat. Jadi tidak bolehlah kita katakan pada November 2022 itu nilai ringgit merupakan yang terendah dalam sejarah. Dia sebenarnya ketika tahun 98 tu, kalau kita masih ingat, ianya hasil daripada serangan penyangak mata wang, iaitu George Soros yang menyerang mata wang kita dan juga beberapa negara Asia lain. Dan pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tak sempat kerana beliau telah dipecat. Tetapi macam sekarang ini kita dapat lihat begitu banyak sekali konflik seperti peperangan Rusia dan Ukraine kan, seperti konflik dekat Timur Tengah, masalah berkaitan dengan hubungan antara USA dengan China. Jadi benda-benda itu menyebabkan mata wang kita sekarang ini agak melemah sebenarnya kerana ketidaktentuan dan konflik-konflik ini. Zaman Perikatan Nasional tidak ada konflik-konflik macam tu. Jadi kejatuhan nilai ringgit pada ketika itu adalah satu perkara yang boleh dikatakan sangat mendukacitakan sebab zaman itu tak ada konflik-konflik seperti mana yang berlaku sekarang. Di sini juga saya nak kena betulkan Encik Non, di mana kalau kita perhatikan perang Rusia-Ukraine ataupun pencerobohan Rusia ke atas Ukraine bermula pada Februari 2022. Dan walaupun sehingga kini masih lagi tidak selesai, tetapi peristiwa tersebut telah berlaku pada Februari 2022. Dan pada ketika itu jugalah kita menyaksikan betapa banyak sekali konflik antarabangsa yang berlaku hingga menyebabkan ketidaktentuan ekonomi pada ketika itu. Jadi, apa komen Encik Non pula? Ya betul. Mungkin saya terlepas pandang memang konflik Rusia-Ukraine ataupun penjajahan Rusia ke atas Ukraine itu memang dah berlaku sejak tahun 2022. Tapi tak apa, tak mengapa masalahnya sebab yang paling penting kalau kita dapat lihat kenapa ringgit kita ini melemah kerana dolar Amerika semakin mengukuh. Kenapa dolar Amerika semakin mengukuh? Ini adalah disebabkan oleh Federal Reserve Amerika Syarikat telah menaikkan kadar interest mereka berkali-kali. Tahun ini saja dah beberapa kali naik. Dan benda itu tidak berlaku ketika zaman Perikatan Nasional. Jadi oleh kerana itu memang kita sangat-sangat terjejas akibat daripada kenaikan mata-mata interest oleh Federal Reserve Amerika Syarikat. Sedangkan zaman Perikatan Nasional kita tak jumpa pun masalah itu sebenarnya. Di sini pun saya kena betulkan Encik Non sebab kata Encik Non,
ketika zaman Perikatan Nasional, pihak Federal Reserve Amerika Syarikat tidak menaikkan kadar interest mereka. Tetapi seperti mana yang kita lihat pada carta di sebelah ini, Encik Non tolong jauh sikit. Okey, di carta sebelah ini. Maaf. Di mana carta ini kita dapat lihat bermula dari Mac 2022 hinggalah ke November 2022, pihak Federal Reserve Amerika Syarikat telah menaikkan kadar interest untuk bank-bank di Amerika Syarikat sebanyak 450 mata. Sedangkan sepanjang tahun 2023, kalau kita kira bermula dari Disember 2022 sampailah ke saat ini, pihak Federal Reserve Amerika Syarikat hanya menaikkan kadar interest mereka sebanyak 100 mata sahaja. Jadi, kalau kita nak perhatikan ketika zaman Perikatan Nasional ataupun ketika zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri negara kita, mereka berhadapan dengan situasi kenaikan interest yang mendadak di Amerika Syarikat. Dan oleh kerana itulah nilai ringgit kita tiba-tiba short kerana disebabkan oleh kenaikan nilai USD yang sangat-sangat mendadak. Tetapi untuk sepanjang tahun 2023, pergerakannya lebih landai. Jadi, bagaimana pula pandangan Encik Non berkenaan dengan perkara tersebut? Kita kena ingat satu perkara tau. Tadi saya ada menyebut tentang konflik Israel dan Palestin yang berlaku sekarang ini, di mana kalau kita perhatikan, memang tidak dapat dinafikan berlaku serangan ke atas ekonomi kita, mata wang kita oleh Israel. Ialah sebab mereka ini mempunyai pengaruh di seluruh dunia, terutamanya ke Amerika Syarikat kan. Dan kebanyakan polobi-polobi dunia pun ialah bangsa Yahudi. Jadi oleh kerana ketegasan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam konflik Israel-Palestin ini, maka begitu banyaklah serangan-serangan ke atas mata wang kita, ekonomi kita, reputasi kita dilakukan oleh pelobi-pelobi Yahudi ini kerana marah akan ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas konflik yang berlaku dekat Israel dan Palestin ini. Jadi mungkin kerana itulah mata wang kita memang sangat-sangat drop kalau ikutkan. Kalau kita nak bercerita tentang konflik Israel-Palestin, Encik Non, dan jikalau kita nak mengambil kata-kata Encik Non yang Israel telah mengambil tindakan untuk menyerang ekonomi negara kita dek kerana konon-kononnya disebabkan oleh ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita perhatikan, zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri negara kita ini, beliau jauh lebih tegas berkenaan dengan isu Palestin. Begitu juga dengan zaman Najib Razak, di mana kalau kita perhatikan Najib Razak juga tegas dalam isu Palestin serta menghantar menteri luarnya pada ketika itu untuk melawat Gaza selepas berakhirnya perang. Jadi pada zaman-zaman tersebut kita dapat perhatikan nilai ringgit tidak jatuh dengan mendadak. Dan adalah sangat-sangat pelik, tiba-tiba pula kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita lihat tidaklah begitu tegas pun terhadap situasi Israel-Palestin ini. Pada ketika ini, tengok-tengok Israel nak datang serang ekonomi negara kita pula menyerang mata wang kita. Jadi tidakkah perkara itu merupakan satu kepelikan kepada Encik Wan Lanot? Ya, saya tidak menafikan apa yang anda sebutkan tadi. Cuma bagi saya lah, sekarang ini kita dapat lihat Perdana Menteri pun telah mengorak langkah untuk tidak lagi bergantung kepada dolar Amerika. Sebaliknya, Perdana Menteri sedang berunding dengan China untuk berurus niaga dalam yuan, dan sekarang ini pun kita sudah ada alternatif iaitu BRICS, di mana BRICS ini dilihat bakal menggugat kekuatan Amerika Syarikat selaku superpower dunia dan juga akan mengurangkan serta melemahkan pengaruh dolar Amerika itu sendiri. Jadi bagi saya, perbandingan antara ringgit Malaysia ini lemah ataupun naik berdasarkan kepada tukaran kepada dolar Amerika Syarikat adalah satu sistem yang sebenarnya sudah lapuk dan sudah boleh kita tukar. Kita tak payah pakai lagi dah sistem pembandingan ringgit dan juga US dollar ini, kerana oleh kerana selepas ini kita akan fokus untuk menukar urus niaga kita menggunakan mata wang lain. Jadi kita tak perlu lagi hendak menggunakan neraca ukuran nilai ringgit versus USD ini selepas ini. Kalau itu yang menjadi hujah kepada Encik Non, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim hentam Kerajaan Perikatan Nasional, hentam Ismail Sabri disebabkan oleh kejatuhan yang ringgit tu, masa itu dia bandingkan ringgit dengan mata wang apa ya yang dia kata ringgit jatuh tu? Kan? Bukan dia bandingkan dengan US dollar ke? Yang itu saya tak dapat jawab lah, kerana pada ketika itu saya pun kurang arif tentang apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri.
ketika menjadi pembangkang. Saya tidak pasti tentang ceramah-ceramah beliau. Cuma yang tahu ketika ini Perdana Menteri ialah Perdana Menteri. Beliau telah pun menjadi Perdana Menteri. Kita harus memberikan peluang kepada beliau untuk melaksanakan idea-idea madani beliau dan benda yang lepas itu lepas. Apa yang disebutkan oleh beliau ketika punya pembangkang itu saya memang tak ambil pot, kerana bagi saya yang penting sekarang beliau ialah Perdana Menteri dan kita kena memberikan sikoh, kita kena berikan mastata'tum wawenang kepada Perdana Menteri untuk melaksanakan agenda-agenda ekonominya. Oh, jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa Encik Non kita sebenarnya mungkin dia kurang pengetahuan berkenaan dengan apa yang terjadi sepanjang tahun lepas, terutamanya ketika era Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pembangkang. Mungkin beliau baru-baru saja menyokong kerajaan sejak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Tetapi apa-apa pun, saya mengharapkan agar anda mendapat sesuatu daripada wawancara ini dan pastinya kita mengharapkan agar situasi ringgit kita merudum ini tidak menjadi semakin buruk. Dan kita harap sangat-sangat agar ringgit kita ini tidak mencecah harga rahmah. Papa Berry menyusun 10 jari memohon maaf. Terima kasih kerana menonton rancangan Sembang Ekonomi Tata Kelola Wawenang Wawekang Mastata'tum Tiwikrama Kesenjangan Ketimbang.